Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar warga Farmasi Duyung? Saya Haznisa, anda bersama pagi ni Borak Sihat bersama Duyung. Okey, tajuk saya pada pagi ni ialah panic attack, anxiety semasa PKP dan apa nak buat. Okey, so senang cerita hari ni kita just nak sembang-sembang je lah sebab kan kadang bila asyik nak tajuk berat-berat je kan tak boleh nak enter pula. So sekarang ni saya just nak cerita, sebenarnya benda ni ada kaitan juga dengan saya sendiri lah. So saya just nak share sebagai satu pengajaran lah. Kita ambil benda tu dan move on. Okay, so saya sedia maklum, saya tahu yang kita semua tahu yang sekarang kita masih lagi dekat musim COVID-19 ni, di mana kita kena stay at home. Dan kita kepada semua orang yang diarahkan untuk berada di rumah sepanjang PKP ni, mesti ada sikit sebanyak ada rasa macam panik, rasa kerisauan. Dan saya percaya benda-benda ni semua sebab apa? Sebab kita tak pernah lalui. Benda ni satu pengalaman pertama kepada kehidupan kita. Saya rasa macam saya dah 40-an dah ni, inilah first time kerajaan ataupun negara kita sendiri mengalami penularan wabak COVID-19 ni yang orang kata memberi impak yang besar kepada kehidupan peribadi kita dan juga kepada keluarga kita. So saya just nak share apa nak buat. Takkan nak kekal panik je sentiasa. Dan especially kepada mereka yang saya boleh rasa kepada mereka yang rasa panik dan risau ni, kepada golongan yang memang dia macam dia sendiri memang ada masalah itu. Contohnya ada penyakit was-was ke, ataupun memang ada masalah orang kata kerisauan melampau. Bila terjadi lagi musim COVID ni, benda tu akan menerukkan lagi keadaan. So apa yang kita orang terdekat yang boleh tolong, boleh buat. So ini hanyalah cadangan peribadi saya, sebab yang ini saya juga mengalami situasi ni pada awal-awal PKP pada 1893. Sebaik sahaja PM memberi arahan untuk PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan, saya sendiri mengalami panic attack. Tu tengah cerita dan saya cuba atasinya. So hari ni saya nak share. Okey, yang first kali saya rasa apa yang kita boleh buat untuk diri sendiri dan juga orang yang berada di keliling kita, please kurangkan melihat sumber-sumber yang menyebabkan kita jadi lagi panik, especially berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menyebabkan kita punya orang kata gangguan dekat pemikiran kita, orang kata obsessive impulse. Maksudnya bila kita asyik tengok, kita asyik cari gali lah, orang kata cari gali benda tu dekat WhatsApp, kumpulan dekat Facebook online, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat newsfeed, dekat semua-semua medsos ni, dan juga daripada berita. Kalau benda tu 80% benda tu kita duk scroll, sebenarnya secara psikologi itu akan menyebabkan kita punya pemikiran dah duk berlega-lega dah dekat situ. Automatically kita punya orang kata sistem tidak sedar ni, seperti jantung, seperti kita punya sistem pergerakan yang tak sedar ni, pernafasan kita akan jadi laju, jadi panik. Okey, itu yang saya juga alami sebab pada mula-mula tu saya rasa macam panik. Sebab apa? Sebab macam situasi saya dan tim kami adalah farmasi komuniti dan kami perlu bertugas juga di barisan hadapan untuk menghadap pelanggan-pelanggan yang kita sendiri tak tahu sama ada pelanggan ni adalah pembawa ataupun adakah selamat untuk kita cater orang awam. Okey, itu satu. Jadi so apa yang saya buat masa tu, bila saya pun kena saya pergi klinik kesihatan. Sebab apa tahu? Sebab pagi-pagi 5 pagi, masa ingat saya pukul 5 pagi saya terbangun, saya mula-mula rasa dada sakit. Dada yang orang kata bila tak nafas tu dia jadi sakit. Sakit. Rupanya bila saya pergi klinik kesihatan, doktor kata puan ni dah macam ada simptom jantung pula. Sudah takutlah saya dengar.
janganlah pula sakit jantung kan. So saya terus di refer ke Hospital Jasin masa tu. Sebab apa? Sebab dia kata untuk mengesan pesakit jantung ni ada 3 benda lah. Okey, satu, bacaan ECG tak cantik. Orang kata denyutan ECG melalui mesin ECG tu. Yang keduanya, pesakit sini dah ada rasa simptom-simptom, contohnya sakit dada, kebas-kebas. Alhamdulillah masa tu saya tak rasa kebas-kebas. Hai Puan Ain Zubaidah, terima kasih Kak kerana menonton. Okey, so yang kedua. Yang ketiga, saya dah mula start rasa susah nak bernafas. So tiga-tiga simptom tu dia nampak macam sakit jantung. Sudah. So saya pun pergi Hospital Jasin. Bila berada dekat sana, doktor dekat tu saya ingat lagi masa dekat emergency, dia rawat, dia ambil darah, dia ambil semua. Lepas tu dia biarkan saya berehat. So dia ceritalah banyak benda lah yang dia investigate saya punya kes masa tu. Dan rupanya saya stay dekat hospital dekat ward. Orang kata ward pemantauan tu dah sampai petang lah, sampai pukul 6 petang. Lepas tu dia tengok, alhamdulillah saya punya bacaan darah semua baik, saya punya urin pun baik. Cuma dia kata apa yang menyebabkan puan takut? Apa yang benda yang menyebabkan puan jantung tiba-tiba jadi ni? Saya cakap saya juga adalah farmasis yang juga bertugas dekat farmasi komuniti, farmasi Duyung masa tu. So apa saya nak buat? So doktor yang merawat tu kata, puan jangan risau, puan nak tahu tak sebenarnya direct contact. So kena tahu direct contact, especially siapakah dia direct contact? Direct contact tu bermaksud mereka yang lebih daripada 15 minit berurusan dengan pesakit COVID. Okey, contoh jika ahli keluarga, contohnya ayah dia dah adalah positif COVID-19 positif, jika dia tak kuarantinkan diri dia seorang diri, dia bercampur dengan ahli keluarga dia, maksudnya seharian dan seterusnya, kemungkinan lebih daripada 15 minit itu kemungkinan akan terjangkit. Okey, tu satu. Sebab itulah kerajaan kita suruh kita jangan ke sana kemari dan kurangkan sebenarnya berkomunikasi dengan orang asing sepanjang PKP ni. Sebab kita bimbang sekarang ni ada kes airborne. Airborne maksudnya virus tu, cecair yang keluar daripada kita punya ni, kalau tak pakai glove, tak pakai mask ke apa, benda tu sendiri akan boleh orang lain. Jika dia, contoh kalau dia kurang daripada 1 meter ke, pesakit COVID positif ni pergi kepada perumah baru yang negatif lebih daripada 15 minit dan kebetulan pula perumah baru ni dia punya sistem imun tak baik, dengan izin mesti dia akan kena. So berbalik daripada kes saya tadi, so doktor kata jangan panik, puan buat sahaja apakah langkah-langkah yang boleh puan buat dekat farmasi puan, dengan cara penjarakan sosial. Itu yang baik saja. Saya balik daripada hospital, kami terus tukar, saya bincang dengan saya punya team, kami terus tukar macam mana nak set up farmasi tu. Sebab tu kami hanya membenarkan 1 ataupun 2 orang sahaja pelanggan dalam satu masa, di mana kami juga letak sekatan meja dekat depan sekali untuk semua outlet. Masuk saja di kedai farmasi Duyung akan ada satu meja yang dekat situ saja tuan-puan dan juga petugas kami boleh berurus niaga dan tu satu. Dan juga kami tak buat pun saringan buat masa ni gula dalam darah, tekanan darah dan juga kolesterol dalam darah, sebab kami nak jaga penjarakan sosial tu juga. Dan juga kami memang percepatkan, kalau boleh tuan-puan dah ada dekat dalam kepala apa nak beli seterusnya, terus cakap dekat kami terus sediakan. Sebab senang cerita, transaksi tu kalau boleh kurang daripada 5 minit lah. Okay, tu satu. So saya nak recap balik. First kali apa yang tuan-puan boleh buat, belajar daripada saya punya pengalaman, berhenti ataupun kurangkan mendengar, melihat berita-berita yang menyebabkan tuan-puan rasa resah, rasa panik, especially dekat medsos lah, medium sosial seperti Facebook, seperti Instagram, seperti WhatsApp. Kadang-kadang tak tahulah sama ada sahih ke tak sahih. So senang cerita, kita just dapatkan maklumat daripada Facebook yang diiktiraf lah, contohnya macam KKM, MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang itu kita boleh iktiraf dia punya kesahihan berita. Tu yang pertama. Dan juga
Saya tak naklah tambah pulakan keresahan kan bila tengok saya punya live ni ya. So senang cerita, saya just nak share pengalaman saya punya share pengalaman, dan alhamdulillah daripada hari ke hari saya dah belajar untuk tidak panik dan juga dapat menjalani kehidupan ataupun bekerja seperti sedia kala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tuan-puan boleh buat, ini hanyalah cadangan dekat waktu panik ataupun kebimbangan melampau ni, dekat sinilah perlunya orang kata komitmen daripada ahli keluarga ataupun orang yang terdekat. Okey, tetapi jika jauh, contohnya macam mak ayah kita jauh dekat kampung, dekat sinilah pentingnya video call hari-hari emak ayah. Sebab apa? Sebab bila kita video call, kita tengok muka mak ayah kita pun, benda tu menenangkan hati kita. Dekat situlah orang kata, saya percaya orang yang kerisauan melampau ni, dia perlukan kasih sayang lebih lah. Kasih sayang lebih, dia perlukan perhatian lebih. Kalau kita rasa kita tak kuat nak hadapi, kalau kita masih ada mak ayah, kita hari-hari kita call dia. Hari-hari kita call dia supaya kita hilangkan kita punya kerisauan tu, fokus dekat COVID-19, kita sebarkan kasih sayang kita kepada orang yang tersayang. Gunakan medium apa sahaja untuk call orang yang tersayang. Rasailah kasih sayang tu. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, saya suka nak share konsisten silalah sahabat-sahabat berlapang dada konsistenlah dari segi penjagaan diri. Sebab saya percaya korang memang ada banyak masa dekat rumah kan. So especially kepada yang memang dibenarkan untuk bercuti, please jalanilah semasa PKP ni dengan rutin yang lebih sihat. Maksud saya percaya ada je yang jenis bangun lambat, tapi bila bangun tu terus cepat-cepat bersihkan diri, jangan nak melengah-lengah, nak melegang kangkung. Sebab apa tahu? Sebab cuba jadikan tu sebagai amalan baru, rutin baru, iaitu saya panggil sebagai image sebagai pemenang. Image pemenang sebab apa tahu? Apa dia image pemenang? Kita bersih, kita wangi, kita ceria. Kita kena lawan kita kena jadikan diri kita sendiri ni dalam keadaan sentiasa bersih, dalam keadaan wangi, dan juga dalam keadaan kita punya pakaian, kita punya personality baik. Sebab apa? Bila kita image pemenang ni, insya-Allah sikit sebanyak daripada fizikal tu, emosi kita pun akan berubah. So senang cerita, yang ketiga ni, jaga kebersihan diri. Jadilah sebagai image pemenang. Jangan layankan sangat kita punya emosi yang sedih sangat tu. Kena move on sebab kita tak tahu PKP ni sampai bila. Kita hanya harap sampai 28 hari bulan April, tapi kita tak pasti sebab benda tu benda yang kita tak boleh nak kawal. So apa yang kita boleh kawal untuk diri kita ialah kita jadikan image pemenang dekat diri kita ni. Itu yang saya suka nak share. Dan yang terakhir, penjagaan makanan yang seimbang, dan juga pemakanan tu kalau boleh biarlah 80%, kalau lagi bagus 100%, bersifat yang bantu untuk meningkatkan kekebalan badan kita. Sebab saya percaya ramai yang menyimpan makanan untuk stok tapi kita semaklah sama ada makanan kita makanan berkhasiat ke makanan seimbang. Okey, so untuk yang keempat ni, saya rasa saya tinggal dulu. Saya akan sambung benda ni. Apakah jenis-jenis makanan yang boleh meningkatkan sistem kekebalan tubuh ni. Saya akan sambung pada pukul 4 ni di dalam grup Duyung Diabetes Terkawal. Okey, kepada sahabat-sahabat yang belum join, senang saja sila join. Hai, Farmasi Duyung is watching. Terima kasih. Boleh join kita. Tuan-puan type aja Duyung Diabetes Terkawal. So join kat situ, minta request untuk jadi membership. So nanti insyaAllah saya akan sambung poin saya yang keempat, iaitu faktor pemakanan juga yang akan bantu untuk kita mengurangkan risau melampau ni di grup Duyung Diabetes Terkawal pukul 4 petang ini, insyaAllah. So saya harap perkongsian saya yang sedikit ini pada pagi ini membantu. Please sahabat-sahabat, ini ialah masa orang kata benda yang kita tak suka, tapi benda ni kita kena tolong diri kita dan juga kita kena tolong kita punya negara untuk untuk sama-sama menghentikan penularan COVID-19 ni. Okey. So kepada frontliner, terima kasih banyak-banyak. Kita bagi love, kita bagi terima kasih kepada frontliner. Pagi tadi saya sempat melihat
satu video yang sangat sedih lah, berlaku dekat hospital HKL, di mana macam mana diorang kata macam mana cara nak pakai PPE tu rasa macam dekat sauna. So apa yang kita boleh bantu, kita doakan mereka, kita doakan mereka, dan kita sendiri kalau boleh kita jaga dia supaya kita bukan kes yang menambah beban kepada pekerjaan mereka. Biarlah mereka sebagai frontliner dekat KKM tu rawat pesakit yang sedia ada. Dan kita yang tak ada keperluan ni, duduk dekat rumah, buatlah apa yang patut dan juga jaga diri. Okey, sama-samalah ingat mengingati. Okey, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Sahabat-sahabat, saya suka nak share. Jumpa saya lagi insya-Allah petang ini pukul 4 petang dekat grup Duyung Diabetes Terkawal. Okey. Ingat, terima kasih kerana menonton. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Bye.